Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, semua sudah masuk. Kita nak cerita tentang sports injury sedikit kalau boleh pada hari ini. Kalau anda semua sudah bersedia, saya nak tanya, dan saya tanya tadi dan ada yang dah jawab. Ada orang kata dia pernah sakit dulu doktor, dia semua sakit lutut lah, sakit bahu lah, sakit ankle lah, terpeleot terpelecok semua, tapi tiga-tiga sekali dia masih aktif sekarang. Ada sebahagian daripada anda pun aktif lagi, Alhamdulillah. Mungkin tak sekuat dahulu, tapi ada yang masih dah bersangat bersemangat balik untuk cuba melakukan, walaupun tak kuat dahulu, tapi masih lagi ikut umur masing-masing. Boleh? Okey. Supaya anda boleh lagi sekurang-kurangnya beriadah, maka saya cubalah bantu tengok. Saya sendiri pun melalui proses-proses, maklumlah bila kita berumur, ada kemungkinan besar penyakit-penyakit lama tu boleh datang balik, ataupun dia boleh memberi kesan setelah hampir 2-30 tahun pun boleh. Okey, contoh kalau siapa dulu pernah jatuh, tulang tu hampir patah, tapi kawan kampung dulu kan, kita zaman-zaman dulu mana nak pergi operate ke, nak pergi x-ray ke, bengkak sampai 2-3 bulan pun ada, betul. Kadang-kadang kita pakai atuk kita punya cara, betul-betul dahulu kita ambil daun-daun, kita pakai setengah tu sampai pakai tuam, pakai tungku, semua buat je lah. Okay? Nah, tapi hari ni kita mulakan siapa yang pernah dulu ada dislocation, maksudnya bau ni selalu keluar-keluar. Ada tak sebahagian daripada anda pernah jatuh, mulanya jatuh, kadang-kadang dia kena terus kat bahagian bau ni boleh terkeluar, betul. Ada setengah dia jatuh tak direct, dia jatuh tangan you yang cuba menampan, sama ada kat lantai, kat tanah, kat pasir ke, ataupun tolak kawan ke, kawan tolak you ke, tak kira lah. Dia kadang-kadang kita dulu main rugby lah, tak kisahlah kan, besar kecil badan kita langgar je, kononnya kita kuat. Sekali member datang macam bulldozer, bam, terkeluar bau. Lepas tu pergi kat doktor, dia bagi masuk balik. Senang nak masuk balik, tetapi bila dia terlalu kerap, dia keluar masuk, you check dengan doktor you. Kalau longgar tu terlalu teruk sangat, mungkin kita kena ada sedikit operation untuk ikat balik. Adalah cara-cara doktor ortopedik buat tu. So yang tu kita tak usah risau sekarang. Apapun dia ada cara untuk membuatkan kawasan tu dengan ada tendon yang dia boleh ambil pada tempat lain. Dia kadang-kadang boleh pakai carbon fiber pun, boleh secara sintetik dia cover, jadi dia tutup supaya benda ni tak terkeluar-keluar lagi dah. Faham? Okay. So yang tu interesting, you kena buat. Yang paling penting daripada dulu masa jatuh tu, tak kita ajarkan untuk menguatkan otot bahagian sini. Sebenarnya kebanyakan semua penyakit yang berbentuk kecederaan sukan ni, dia punya kata kuncinya ialah fisioterapi. Saya ulang lagi sekali, dia punya kekuatan ialah siapa yang pandai buat fisioterapi. Dan kalau tulang tu belum patah, ataupun tak adalah sampai terkeluar, terbenjol, sampai teruk, sampai nak kena masuk besi semua kan. Kadang-kadang tulang selangka ni senang patah ni kalau main-main rugby lah terutama sekali, ataupun senang-senang jatuh, ataupun orang kadang-kadang sekarang jatuh basikal pun boleh patah sini, betul. Dia tercunggit naik macam tu, jadi tulang tu naik macam tu, betul. Saya tunjuk kat mod ni, saya buat mod. Okey, saya tengok kat mod ni. Kita nak cerita ni, kita bawa mod. Lama tak tunjuk kat you mod ni. So ni tulang selangka ni, betul tak? Yang ni boleh naik cunggit ke situ. So yang ni nak kena diturunkan balik, sama ada kita skrukan besi skeping kat situ ke macam mana. Lama-kelamaan dia tumbuh balik, no problem, you tak rasa apa pun. Lupa diri pula lepas pada tu. Ni yang terkeluar ni, dia keluar macam tu. Keluar ke depan, kadang-kadang keluar ke depan macam tu. So dimasukkan balik, lepas tu dia keluar balik. Kadang-kadang kita naik bas, pegang hanger kat atas kan, bas tu break je, ni terkeluar balik, betul. Ni pengalaman ni boleh dibantu oleh orthopedic surgeon. Tapi kalau kita kuatkan otot bahagian bau ni, deltoid ni kat sini kan, nampak timbul tu. Jadi bahagian ni kuatkan, insyaAllah kadang-kadang dengan otot saja dia dah boleh memainkan peranan. Satu. Nombor dua, ramai orang yang senang sakit belakang. Bila zaman-zaman dulu dia rajin sangat bersukan, tahu tak? Ni kat sini ni. Okey. Ada orang pernah jatuh sampai kat tulang, apa you panggil tulang apa kat sini, tulis sekejap. Saya nak sebut bahasa Melayu pun tak kerti ni. Cenonging apa? Coccyx. Nah, bahasa medicalnya. Di coccyx ni boleh
boleh retak, boleh patah, boleh ataupun boleh radangan, inflame pun boleh. Kalau jatuh berkali-kali, kadang-kadang boleh sampai menekan bahagian backbone you ni kan. Okey. Dan tapi setengah orang pun pernah cedera di bahagian belakang lower back pain ni. Ada lagi yang sakitnya bahagian dalam dipanggil dalam muscle di sini, di bahagian pinggul you ni, yang you punya gluteus ni boleh sakit. Okey, macam bengkak je rasa kat sini. Tapi ramainya sebelah dalam ni. Okey, sebelah dalam pun boleh. Dalam ni. Jadi dia turun di bahagian celah kangkang kita ni. Ni yang kadang-kadang orang nak buka kaki ke macam mana ke, dia rasa macam perit je kat sini. Ada setengah orang masa dia main hoki ke, dia main tak kira lah netball ke apa, atau zaman sekarang orang perempuan pun main futsal juga. Dia bila dia kangkang tu, dia boleh tercarik kat sini, maksudnya boleh dapat muscle pull kat sini. So this boleh masuk ke dalam bahagian groin you, ataupun setengah orang dapat bahagian depan ni, dia punya quadricep tu, ataupun di sebelah belakang. Okey, sebelah belakang ni pun boleh. Okey, boleh mendapatkan apa yang dipanggil hamstring sebelah belakang ni. Tapi yang itu satu cerita lah. Okey. Rawatannya lebih lagi kalau yang tidak ada masalah tulang yang retak lagi dah, tapi sekarang baru you rasa sakit balik, itu memerlukan banyak fisioterapi, dan perkataan kedua ialah stretching. Dan ini perlu belajar daripada fisioterapis dan rajin balik buat kat rumah. Kalau you tengok kat Google ataupun kat YouTube, banyak fisioterapis yang ajar you, ikut je. Dia orang tu dah memang bagi percuma pelajarannya, you ikut elok. Tapi yang hari ni, kalau boleh kita nak fokus, kalau ada waktu, lebih sikit kepada tulang lutut ni. Sebab antara yang paling tinggi kecederaan di di dalam sukan ni ataupun beriadah, tak kira lah you main sports yang ada kontak, maksudnya ada bertemu dengan lawan atau tidak, ataupun cuma pergi berjalan petang-petang, yang saya kata JZ walk tu, jalan dan zikir sendiri-sendiri je. Okey, kalau kita lama dah tak pergi, lepas tu suddenly kita bersemangat, wah you pun nak pergi, so you pergi tengok-tengok, you rasa sakit bawah ni. Okey, rupanya di dalam tulang bahagian lutut ni ada macam-macam, dan dia merupakan tempat yang paling banyak kecederaan berlaku. Satu di lutut, satu lagi di mana? Tidak lain tidak bukan di bahagian inilah, di bahagian ankle. Ankle ni merupakan yang boleh pun juga banyak sangat dia punya tendon dan ligamen kat dalam dan kawasan ni joint ni, sendi ni. Okey, bagi anda yang nak faham, ni femur ni adalah tulang yang paling panjang dan paling besar di dalam badan kita ni. Yang paling kuat dan paling panjang ialah namanya femur. Yang orang takut osteoporosis semua ni tulang ni lah, faham? Okey, kalau orang kata jatuh dapat hip joint pain atau hip fracture, ni lah bahagian ni lah. Ni joint ni yang socket ni. Kadang-kadang doktor kena ganti semua ni sekalipun. Ni orang perempuan yang peringkat kata berumur, orang tua-tua yang jatuh kat toilet, kat sini lah patah ni, dia punya neck of the femur ni. Okey, tapi hari ni saya nak cerita tentang di antara dua tulang ni femur ni dipanggil tibia, ni dipanggil fibula. Nama tak ingat tak apa, tapi antara dua ni ada dipanggil tulang cartilage, okey, atau tulang apa dipanggil, tulang radang, okey. Lepas tu cartilage tu satu cerita, tapi in between ni ada 20 sen punya saiz namanya meniscus. Ramai orang lelaki yang banyak main bola ataupun main basketball, main hoki, main futsal pun boleh kena ni. Siapa saja yang banyak bergerak dan boleh berpusing secara secara emergency, dia cepat-cepat dia nak pusing. When you have a sudden, secepat mungkin you nak kalih badan you, tetapi kaki ni masih lagi terlekat kat bahagian tanah ataupun padang you, ataupun kat atas artificial grass tu. Kat zaman futsal sekarang kaki masih lekat kat bawah, tapi yang ni semua dah pusing. Okey, kaki lekat tapi yang ni terpusing. Macam tu. Kalau pusing tu, dalam tu kan saya kata ada meniscus. Antara dua ni ada dua lapik 20 sen.
ada 2 keping, kiri satu, kanan satu. Itu satu cerita. Okey, depan ni dipanggil patella ataupun tempurung lutut dan ada penyambungnya. Apa saja talian antara otot dengan tulang dipanggil tendon, antara tulang dengan tulang dipanggil ligamen. Okey, nama tu tak apa, tapi sebagai doktor you tak bolehlah lupa ligamen. Patutnya antara tulang sama tulang. Okey, otot pergi ke tulang dipanggil tendon. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Jadi tendon tu, sebab itulah kalau patella ni, okey, kalau you rajin sangat berjalan dulu-dulu, lepas tu you berhenti, you dah kurang aktif, lepas tu kadang-kadang you teringat balik zaman pencen ni baru nak aktif balik, dan you tak buat stretching, you tak buat perlahan-lahan, you terus lari ataupun you terus jogging ataupun you jalan laju 5 km hari pertama, wah, you balik ni tepuk tangan. Hari kedua 6 km you lencun baju semua berpeluh, tetapi rupanya hari ketiga dah tak boleh buat apa-apa. Pasal apa? Bahagian ni dah bengkak antara patella dengan tendon ni, dengan apa tu tulang tibia ni, dia panggil patella tendonitis. Tu bila dengar perkataan IT sujung tu, maksudnya dah ada radangan, merah, bengkak, sakit, tak boleh bergerak. Dia jadi ketat je, so seminggu tak buat. Itu yang kadang-kadang orang malas tu. Tetapi kalau you tahu cara untuk betulkan balik, bila sakit ni you slow down balik, you buat, ingat formulanya ialah RICE, RICE. Semua tahu kan, pernah dengar RICE ni. RICE ni maksudnya you restkan kawasan yang sakit ni, tapi kalau boleh, yang boleh bergerak masih boleh bergerak, boleh buat gym. Sebelum you boleh berlari balik, you pergi buat gym. Katakan nak kuatkan otot tu, fisioterapi, boleh bubur ais, boleh buat compression, maksudnya balutan bagi dia betul-betul steady. Dan kalau bengkak, you angkat kaki tinggi daripada jantung you. Maksudnya bila tidur ke, bila duduk ke, angkat kaki tu supaya bengkak tu cecair kan dalam ni. Kalau you katakan koyak sedikit meniskus ke, ataupun dalam ni, kalau you tengok daripada belakang ni, nampak tak, dalam ni ada lebih kurang macam orang panggil ACL, anterior cruciate dan posterior cruciate ligament. Ligament ni, okey, antara tulang dengan tulang tu, dia mengikat supaya femur dengan tibia ni dia jadi steady. Tapi kalau you terpusing ataupun terjatuh dengan lutut ni rasa terperangkap dan kadang-kadang dia macam terkoyak sedikit, masih lagi boleh tak perlu operation, tapi perlu buat fisioterapi, buat ultrasound, buat zaman sekarang ni ada banyak mesin-mesin yang boleh mempercepatkan proses rawatan tu. Tapi kalau putus terus, sampaikan tulang ni, kalau tulang ni boleh pergi ke depan, dia boleh pergi ke depan, dan yang ni boleh pergi ke belakang, lebih daripada julat yang 1-2 cm katakan sampai boleh keluar macam tu, berarti you dah mula teruk sangat lah. Okey, berarti you perlukan rawatan, bukan fizio saja, you perlukan operation. Kalau macam tu barulah perlu operation. Sampaikan dah tak boleh sembahyang lagi dah. Kalau salah-salah bengkok kaki, you bangun, lepas tu kaki ni, lutut ni rasa macam nak terkeluar, macam nak ke depan ataupun nak ke belakang. Itu selalunya masalah tendon ataupun masalah ligamen yang tengah-tengah tu dah rosak. Faham? Tadi yang itis yang cuma inflamasi tu, you tak perlu operation lagi kan. Paling-paling teruk pun you kena injection steroid saja. Okey, dia cepat baik tu. Okey, dan saya kata apa, bahagian ankle ni very important. Okey, boleh kita buat dengan fizio, ada cara yang untuk menguatkan balik otot-otot. Baik, orang yang suka sakit juga, ada satu lagi tempat dinamakan bahagian betis kering. Orang Melayu panggil betis kering lah, tapi dalam bahasa simpelnya dia panggil shin. Okey, shin pain ataupun apa orang panggil shin splint. Rasa macam kat sini sakit, kat sini pun sakit. Kat you punya betis kering tu, kat depan tulang you, tengok bawah lutut tu, rasa sekarang sakit, menurun ke bawah macam tu. Dan kalau you lagi lama berjalan,
lagi dia sakit. Ni tak kira kau. Tak kira tau, bukan you mesti kena jadi ahli sukan. You jalan pergi supermarket, pergi market biasa-biasa pun, jalan kat dalam rumah pun kadang-kadang boleh sakit ni. Yang ni perlukan juga rawatan fizio dan rawatan-rawatan, kadang-kadang kena bagi ubat sedikit untuk mengurangkan bengkak kat situ. Faham? Okey, last sekali saya nasihatkan bagi mereka yang ada di belakang urat geting ni. Ni kan ada satu muscle, you punya betis kat belakang tu, okey, you punya cuff belakang tu kan dia turun jadi tendon dia lekat kat sini, betul? Betul kat sini kan? Okey, kalau dia lekat kat sini yang boleh jadi sakit tu, kat geting ni. Urat geting ni kalau sakit, itu pun inflamasi juga. Ini selalunya orang yang lari jarak jauh, orang yang menggunakan exercise sebagai apa orang panggil sampai berhari-hari sebelum hari competition. Faham tak? Dia nak pergi marathon, dia buat setiap hari 20 km. Yang main 20 km tak apa juga. Yang last 5 km tu naik bukit bang. Naik bukit yang tinggi supaya dia boleh pecut nanti. Tapi tak sempat dia pecut, kaki dia dah lucut dulu. Maksudnya dia rasa bengkak, tak boleh jalan, berbuah ais ke apa pun dia tak boleh. Itu perlukan rehat betul-betul. Okay? Yang paling sukar untuk orang yang suka beriadah ni atau bereksersis ni ialah untuk berehat. Kita suka berehat, mereka tak suka rehat. So jenuh nak kena bergaduh dengan orang supaya jangan nak pergi praktis. Buat kerja lain dahulu, buat fizio dahulu. Okay, last sikit je lagi. Kalau you main tenis kan, dia panggil tenis elbow ni kat sini selalu. Saya ulang, kat sini. Okay? Sebab bila you nak apa tu, serve ke, you nak pukul bola ke, kan, banyak yang pakai extensor muscle ni. Okay, so you akan sakit bahagian sini. Nampak ni? Yang tu pun perlukan rawatan fizio dan ultrasound. Ada special lagi mekanisme dan device fisioterapi yang moden sekarang. Okay? Dan dekat rumah pun you boleh beli yang pakai battery operated untuk you kuatkan balik muscle. Contoh dia panggil TENS machine, TENS, okay? Electrical neurostimulator tu, okay? So dia you lekatkan dia punya apa tu, macam plate dia tu kan, yang getah tu, kat situ kita boleh lepaskan current, lepas tu dia boleh tangkap your muscle macam tu. Dia boleh contract supaya muscle you sentiasa berfungsi untuk kuatkan balik sementara you nak baik. Faham? Okey, kita dah habis. Satu lagi, golfer's elbow lah. Nama golfers tak semestinya orang golf je. Orang yang jadi mekanik pun boleh. Orang yang suka cuci baju, yang suka kita perah kain-kain kita tu, akan banyak hari, banyak kali, selalu buat sangat, overuse pun boleh sakit-sakit kawasan-kawasan ni. Macam sakit bersukan. Baiklah, saudara-saudara sekalian, yang penting sekali, jangan terlalu overuse, overpakai. Sebab dulu kita dah pernah jatuh kat sekolah dulu kita pernah sakit, lepas tu dia nak balancekan balik, 10-20 tahun kita dah kahwin, lepas tu dia nak balance alignment tu, lama kelamaan kadang-kadang sementara dia nak alignment, bila kaki katakan lutut kiri yang jatuh dulu umur 18, sekarang umur 48 baru nak sakit pinggang belah kanan. Pasal apa? Sebab 20 tahun tu body kita tengah duk alignment untuk cuba menjaga lutut belah kiri you yang dah rosak, contoh. Dan you rasa body you macam dah melazimkan diri, mengadaptasikan, tetapi dalam waktu dia melazimkan diri tu, dia telah mencederakan joint pula yang sebelah kanan, pinggang, tak semestinya lutut belah kanan pula. So tuan-tuan sekalian, berhati-hati kalau pernah sakit dahulu. Gunakan kekuatan untuk balancekan balik muscle you dengan stretching, dengan buat weight training. Pendek cerita, kuatkan balik muscle you kalaupun tendon atau ligament dah koyak ataupun dah rosak. Faham? Okey, cukup dulu pada kali ini. Saya mengharapkan anda masih lagi boleh pergi balik berjalan sekurang-kurangnya, ataupun buat JZ, jalan sambil zikir tu. Selalunya no problem. Sebab apa? Kita fokusnya kepada udara, kita fokusnya kepada daun yang menghijau, pokok-pokok, burung yang berkicauan sebelah pagi. Kalau buat belah pagi lah, petang boleh lagi kan.
pijak-pijak daun yang dah mati tu, bunyi dengar tu, oh sedap tu. Saya ingatkan balik tadi siapa yang sakit, saya lupa nak cakap kalau ada radangan, jangan lupa kepada DND 369 Sacha Inchi Oil is the best dengan Haba Gel. Dan Haba Gel, so Haba Gel batu sauda tu bukan saja meningkatkan imuniti, tapi dia juga merendahkan masalah-masalah kesakitan, ya. So Sacha Inchi Oil dengan Haba Gel is dua benda untuk tujuan masalah pada hari ini untuk sports injuries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia anda bahagia, saya doakan, dan kita bersama ke syurga. Let go and feel good all the time. Bye.